Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini kamu bersama Ustaz dalam mata pelajaran Aqidah tahun 1. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, sama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Hari ini kamu bersama Ustaz. Kita akan sambung pelajaran akidah, iaitu pada tajuk pelajaran yang kedua, rukun Islam. Okey, insya-Allah kita akan belajar tentang rukun Islam. Okey. Sebelum ini dalam pelajaran yang pertama kita dah belajar tentang rukun iman. Okey, rukun iman ada berapa perkara? Iaitu ada 6 perkara. 6 perkara rukun iman. Itu rukun iman. Hari ini kita belajar rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Ada berapa semua sekali rukun Islam? Sekejap lagi kita akan belajar. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, objektif pembelajaran. Okey, pada akhir pelajaran ini kamu akan dapat apa? Okey, dalam bab ini nanti kamu akan dapat belajar apa? Okey, yang pertama kamu akan dapat menyebut pengertian Islam. Apa makna Islam? Apa maksud Islam? Kamu akan tahu. Okey. Dan yang kedua, kamu dapat menyenaraikan rukun Islam. Kesemua sekali rukun Islam ada 5 perkara, kamu akan dapat menyenaraikan kesemua sekali. Okey. Dan yang ketiga, kamu dapat menjelaskan makna setiap rukun Islam. Setiap rukun Islam yang kamu senaraikan tadi, kamu dapat menjelaskan makna-makna tersebut. Okey, insya-Allah pada hari ini Ustaz hanya sentuh satu perkara saja, iaitu pengertian Islam. Apa makna Islam? Okey, kita tengok. Okey. Yang ada buku teks boleh lihat pada muka surat 27. Okey, pengenalan. Okey, ini adalah secara umum ataupun secara ringkas apa makna Islam. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Islam ialah agama samawi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada semua manusia. Okey, apa maksudnya? Apa maknanya? Okey, Islam ini apa? Islam ini adalah agama. Agama apa? Agama samawi. Agama samawi ini maksudnya agama Allah. Agama yang diturunkan daripada Allah. Okey. Yang diwahyukan oleh Allah. Yang diwahyukan ini maksudnya diturunkanlah. Islam ini adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah ataupun yang diwahyukan oleh Allah. Okey. Melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril sebagai orang tengah. Bukan Allah bagi agama Islam itu kepada malaikat Jibril, tetapi Allah mengirimkan kepada malaikat Jibril untuk memutuskan ataupun untuk mewahyukan agama tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak bagi Islam itu kepada Nabi Muhammad dengan menjadikan malaikat Jibril sebagai perantaraan ataupun sebagai orang tengah. Okey, faham mana orang tengah? Okey, maksudnya Allah mengirim kepada malaikat Jibril, mengirim agama kepada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril ini sampaikan Islam tersebut kepada Nabi Muhammad. Okey, untuk apa? Okey, untuk Nabi Muhammad menyampaikan semula agama tersebut kepada semua manusia, seluruh umat manusia. Okey, itu adalah secara ringkasnya Islam itu, makna Islam. Okey, Ustaz akan tunjukkan secara ringkas yang kita baca tadi. Okey, yang ni. Okey, ini adalah secara ringkas yang kita baca tadi. Okey, ya, agama Islam
Islam agama yang datang daripada Allah, yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian Allah mengirimkan kepada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril menyampaikan agama Islam kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad belajar Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita dapat Islam ini adalah asal daripada penyampaian Nabi Muhammad. Itu maksudnya secara ringkas ataupun secara umum apa makna Islam. Ustaz sambung. Kalau dalam buku teks muka surat 28, pengertian Islam. Apa maksud Islam? Ini maksud Islam dari segi, ada dua segi. Yang pertama dari segi bahasa. Pada bahasa, apa makna Islam dari segi bahasa. Dan yang kedua adalah apa makna Islam dari segi istilah. Kita tengok yang pertama. Islam dari segi bahasa. Bahasa ni maksudnya, kalau kita tengok kamus Dewan, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Arab, kamu buka, kamu cari perkataan Islam, kamu akan jumpa apa makna Islam dari segi bahasa. Iaitu kamu akan jumpa perkataan ni, sejahtera ataupun selamat, aman dan menyerah. Itu makna Islam dari segi bahasa. Islam itu sendiri maksudnya selamat. Maksudnya Islam adalah agama yang selamat. Tidak ada agama lain yang lebih selamat selain agama Islam. Itu maknanya. Dan dari segi pengertian istilah, Islam dari segi istilah ni maksudnya Nabi Muhammad memasukkan ataupun menjadikan memasukkan Islam itu apa? Yang pertama, kita baca, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah Allah, serta membenarkan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Islam dari segi istilah ni maksudnya Islam meletakkan Islam itu maksudnya adalah menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri ni maksudnya kita kena serah diri kepada Allah. Serah diri ni maksudnya tawakal. Kita kena maksudnya kita selepas kita usaha, kita kena berdoa, kemudian kita serah diri kepada Allah. Ikutlah Allah nak buat apa dekat kita. Allah nak bagi kita gagal ke, Allah nak bagi kita berjaya ke, Allah nak bagi kita rezeki ke, ikutlah. Itu maksudnya menyerah diri kepada Allah. Seterusnya, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kita kena ikut apa perintah Allah, kita kena patuh, kita kena ikut. Juga larangannya. Larangan Allah pun kita kena tunduk dan patuh. Serta membenarkan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai Islam, kita kena benarkan. Kita kena cakap, ya, itu adalah benar, itu adalah sabda daripada Rasulullah. Itu kita kena benarkan. Faham? Ustaz ulangnya dari segi istilah ini adalah maksudnya yang pertama menyerah diri kepada Allah. Kita kena serah diri kepada Allah. Maksudnya kita ikutlah Allah nak buat apa dekat kita. Seterusnya tunduk dan patuh. Kita kena ikut arahan Allah. Apa Allah suruh kita kena buat, apa yang Allah larang pun kita jangan buat. Seterusnya membenarkan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita kena membenarkan apa yang Rasulullah cakap. Apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah sampaikan, kita kena benar. Kita kena cakap, ya, itu adalah benar. Hanya ini sahaja pengertian Islam yang kita dapat belajar pada hari ini, pada muka surat 28. Seterusnya pada minggu hadapan kita akan sambung apa 5 perkara rukun Islam. Kita akan sambung pada minggu hadapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.